Assalamualaikum and very good morning. Good morning, okay, to all students. Okay, thank you for coming. Siapa yang coming? Hari ni cuti cikgu. Kenapa cikgu buat kelas? Sebabnya kalau kita tak masuk juga kelas, nanti kita punya syllabus nanti bila kamu masuk nanti lambat untuk kita habiskan. Okay, at least kita buat sikit, so nanti at least kamu dapat sikit. So nanti naik cuti nanti kita hanya belajar untuk eksperimen. Eksperimen kita pun banyak kita nak settlekan. Okay, so sebab tu cikgu fikir lebih baik kita buat kelas, at least dapat satu kelas pun jadilah. Okay, so semua orang sediakan macam biasa buku kerja, buku teks dan buku nota. So today is Wednesday. So today is hari Rabu, 10 hari bulan 2. Terima kasih kepada pelajar-pelajar yang datang hari ni. Saya terharu kamu datang hari ni. Okay, 2.3 hari ni kita nak belajar semua orang tulis. So pastikan buku nota kamu tuliskan dekat ruang yang di depan muka itu tarikh, tajuk, okay. So kita nitrogen. Murali tak hantar lagi buku ya Murali ya. Okay, apa itu kita nitrogen? Terima kasih guys, tak datang sekolah cikgu. Tak datang sekolah Murali. Kenapa tak datang sekolah? COVID cikgu. Okay, baik. Positif cikgu. Positif. Aduh. Okay, tapi make sure you punya kerja siap. Okay. Hisham, terima kasih datang. Murali, mana budak-budak yang lain? Mereka dah tak berminat dengan kelas Cikgu Ziana ke? Cikgu hari ni semua group dia orang kata mulai hari ni cuti. So kita orang pun ingat cuti. Memang pun cuti, tapi kenalah juga at least belajar sikit kan. You bukan tak campur Chinese New Year kan? Okay, so kita nitrogen. What is a kita nitrogen? Okay, kita nitrogen ialah kita semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan, haiwan, seterusnya atmosfera, tanah dan air. Okay, maksudnya dekat sini, kita nitrogen. Okay, ini adalah gambar kita nitrogen. Dia berlaku, kita, kita cycle. So, kita ataupun cycle for the nitrogen cycle here, dia bermula dengan gas dekat udara. Lepas tu dia akan menyeliputi tumbuhan, haiwan dan masuk ke dalam tanah. Lepas tu dia pergi keluar balik. This is our we call as a cycle. Okay, ini yang kita panggil sebagai cycle. So kita semula jadi. So kita nitrogen. So buat nota cantik-cantik, Paul. So kita nitrogen. So buat nota dekat sini adalah suatu kita semula jadi. Semula jadi yang mengitarkan. Okay, mengitarkan siapa? So buat lagi nota dekat sini. Okay, dia mengitarkan. Okay, kamu buat dalam bentuk macam ini. Okay, mengitarkan unsur nitrogen. Okay, tumbuhan, haiwan. So kalau macam ini kamu nampak, kalau definasi, kalau tengok buku teks ni dia terlalu panjang. Okay, lepas tu atmosfera, tanah dan air. Atmosfera, tanah dan air. Okay, air. Okay. So, kita semula jadi. Okay, kita nitrogen adalah suatu the nature cycle. So, dia akan berlaku secara continuously. Dia akan berlaku secara bersambungan. Sentiasa sahaja. Okay, di antara siapa? Okay, between unsur nitrogen, tumbuhan, haiwan, atmosfera dan tanah. Okay, macam mana ni cikgu? Okay, nanti yang ini punya nota, yang ini tolong salin dalam buku ini je cikgu minta. Yang lain nanti tak payah. Okay, maksud dan yang ini. Okay, so macam mana? So, kalau kamu tengok sini kan,
Okey, dekat udara kita ada gas nitrogen. Dekat udara kita ada gas nitrogen. Okey, gas nitrogen ini akan diserap di dalam awan dekat sini. Dia akan masuk ke awan. Awan ni nanti dia akan turun hujan. Sehujan dekat sini dia akan membajai tanah. Okey. So, adalah nitrogen tersebut akan diserap di dalam tanah. Okey. Nitrogen yang diserap dalam tanah ni akan diserap oleh pokok kekacang. Pokok kekacang nanti haiwan nanti dia akan makan pokok. Oleh haiwan akan makan tumbuhan. Okey. Kemudian dekat sini, okey, tadi dia dah serap, nitrogen akan serap. Nitrogen yang diserap di dalam tanah, okey, atau akan ditukarkan menjadi ion nitrate. Okey, di sini ion nitrate. Untuk pokok kekacang pula tadi, okey, pokok kekacang pula tadi yang ini kan, pokok kekacang kalau kamu tengok dekat sini dia ada akar. Okey, akar ini adalah yang akan bertindak balas. Di sinilah berlakunya pengikatan nitrogen. Okey, berlakunya pengikatan nitrogen. Okey, pengikatan nitrogen. Okey, so kita tengok berapa orang datang. So, ada 4 orang. Cikgu saya nampak. Alah. Okey, pengikatan nitrogen. Okey. Kemudian, ditukarkan kepada ion nitrate. Okey, akan ditukarkan menjadi ion nitrate. Okey. Haiwan ni pula. Haiwan dia akan makan pokok. Dia akan makan pokok. Pokok ni adalah sejenis tumbuhan. Okey. So bila dia makan sejenis tumbuhan, nanti haiwan ni akan mati tak? Bila haiwan ini akan mati, dia akan jadi bangkai. Okey, dia akan jadi bangkai. Okey, bangkai haiwan. Tumbuhan ni pun akan mereput. So, bangkai haiwan dan tumbuhan dua ini, dia akan bertindak balas dalam proses penguraian. Siapa yang urai? Dia akan diurai oleh bakteria. Okey. Sebab itu, kalaulah contohnya haiwan ke kucing ke mati dekat tengah jalan, so nanti kalau kamu tengok nanti tak lama kemudian dia akan tinggal rangka. Kenapa dia jadi tinggal rangka? Sebab okey, terdapat bakteria penguraian, dia akan urai daging-daging ni semua, dia akan jadi halus-halus dan dia akan dissolve dekat dalam tanah. Okey, dan kulat pengurai ni untuk tumbuhan. Okey, kulat pengurai dan bakteria. Okey, kulat pengurai pun untuk tumbuhan. Okey, kemudian haiwan yang mati, tumbuhan yang mati akan diserap menjadi sebatian amonium. Sebatian amonium. Okey, kemudian di sinilah proses tindak balas penitritan yang mana yang dikawal oleh bakteria penitritan. Okey, ion sebatian amonium akan ditukar menjadi ion nitrit. Yang tadi nitrate tadi apa? Daripada air hujan, daripada pokok kekacang, semua dia akan menghasilkan ion nitrate. Okey, ini ion nitrit daripada bangkai haiwan, bangkai tumbuhan. Okey, amonium akan bertukar menjadi nitrate. Di sini, okey, nitrate ini akan ditukar menjadi nitrate. Okey, melalui tindak balas penitritan. Okey, tindak balas penitritan. Okey, siapa yang bantu dia? Bantu dia adalah bakteria penitritan. Ingat, nitrit menjadi nitrate. So, nitrate, so dia adalah menghasilkan bakteria penitritan. Okey, kemudian ion nitrate. So, apa yang terjadi kepada ion nitrate ini pula? Ion nitrate ini pula akan diserap oleh tumbuhan. Nampak tak dia macam cycle? Bila ini pokok kekacang dekat dia punya akar, dia akan diserap ke bawah, akan ikat menjadi pengikatan nitrogen oleh bakteria pengikat nitrogen, tukar jadi nitrate. Nitrate pula nanti dia akan tukar menjadi untuk diserap oleh protein tumbuhan. So benda ni secara cycle, secara kitaran. Okey. Kemudian ion nitrate yang tadi pun akan melakukan proses
pendinitritan. Okey, proses pendinitritan iaitu bakteria pendinitritan. Okey, bakteria tindak balas pendinitritan yang mana nitrat akan ditukar menjadi nitrit. Okey, nitrat akan ditukar menjadi nitrit. Okey. Kemudian, okey, inilah lengkaplah proses kita nitrogen. Okey, cikgu apa kena mengena dengan baja nitrogen? Okey, baja nitrogen ini kan kamu selalu buat nak hidupkan tumbuh-tumbuhan, kamu akan letak baja kan? Okey, baja ini dia akan, bila kamu letak baja, dia akan dissolve dengan air dekat dalam tanah. Betul, kamu siram pokok, baja pun akan dissolve. So, baja tersebut akan diserap menjadi ion nitrit. So, ingat sahaja, ada 3, 1, 2, 3, 4. Ada 4 sumber untuk menjadi ion nitrit. Yang pertama daripada baja nitrogen. Okay, yang ini baja nitrogen yang pertama. Saya buat pen lain. So, baja nitrogen tak cantik pula. Baja nitrogen, okay, ini nombor 1. Okay, kemudian pergi yang ini daripada air hujan. So, kilat. Yang ini kilat ya, tindakan kilat pun akan menghasilkan ion nitrit. Kemudian bangkai haiwan, bangkai tumbuhan pun akan jadi nitrit. Pokok kekacang yang mana nodul daripada akar dia ni nanti pun akan menghasilkan ion nitrit. Okey, ion nitrit pergi ke sana pula adalah 2 saja. Yang pertama, dia akan diserap oleh akar tumbuhan ataupun dia akan ditukarkan menjadi nitrogen melalui proses pendinitritan. Melalui gambar ini je kamu dah boleh kamu dah boleh hafal bagaimana kita nitrogen ini berlaku. Selalunya dalam soalan peperiksaan dia cuma akan tanya famous tau kita nitrogen ni. Soalan kita nitrogen ni dalam SPM, KBSM sebelum ini sangat famous. Dia akan tanya tentang bakteria. Kemudian dia mungkin akan tanya mengenai proses ini. Contohnya air nitrat bertukar menjadi nitrogen. So dia adalah proses pendinitritan. Okey, penitritan ni apa pula? So nanti kamu kena tahu. Kamu akan tahu, soalan akan tanya apa dia? Apakah bakteria yang digunakan? So di sini kamu dah boleh nampak, okey, tindak balas penitritan, tindak balas pendinitritan. Ini ada 2 proses. Bakteria pengikat nitrogen, ini pun antara dia punya tindak balas. Okey. So, dekat sini dia kata ada 2 proses dalam kita nitrogen. Proses penambahan ion. Yang ini dah cikgu cakap. Proses penambahan ion nitrit dalam tanah. Ini dalam tanah menghasilkan ion nitrit ataupun penyingkiran. So maksudnya ion nitrit nanti akan disingkirkan daripada tanah melalui 2 kaedah lah. Yang pertama melalui akar dia akan menyerap ion nitrit tersebut ataupun melalui proses pendinitritan. Okey, yang ini pula, okey, kalau kamu tengok kat sini, okey, dekat sini dia dah bagi apa kita panggil mengenai kita nitrogen. Okey, 2. Yang pertama dia kata yang ini adalah proses penambahan ion. Yang kedua adalah proses penyingkiran ion. Okey, untuk penambahan ion, contohnya tadi cikgu kata yang daripada awan tadi, kat awan akan berlaku tindakan kilat. Okey, ataupun proses pengikatan nitrogen tadi yang mana? Yang daripada akar. Proses penitritan tadi daripada mana? Daripada tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan yang telah mereput. Okey, penyingkiran tu maksudnya daripada nitrit menjadi nitrogen balik. So, yang pertama penyerapan ion nitrit daripada tanah, okey, yang pergi kepada akar tumbuhan tadi. Pendinitritan yang mana nitrit akan menjadi nitrogen melarut resap nitrit leaching. Okey. Kemudian kat sini dia akan terangkan one by one tau. Yang ini panjang-panjang punya ayat ni dia akan apa yang cikgu explain tadi dia terangkan dekat dalam setiap ini. Okey, jom kita baca satu-satu. Kita baca sama-sama. Okey, kita baca sama-sama. Okey, tindakan kilat. Okey, yang terjadi, okey, letusan gunung berapi tenaga haba yang terbebas pada suhu yang tinggi akan mengoksidakan nitrogen dalam udara dan membentuk gas
nitrogen dioksida. Apa maksudnya Murali? Maksudnya dekat sini, okey, nitrogen akan ditukarkan menjadi nitrogen dioksida. Okey, nitrogen dioksida. Okey, ini melalui kilat. Nampak tak kilat gunung berapi, nitrogen akan ditukarkan menjadi nitrogen dioksida. Okey, kemudian bila hujan turun, nitrogen dioksida tadi yang dekat dalam udara tadi akan larut dekat dalam tanah yang ini. Nitrogen dioksida nanti dia akan larut dalam tanah, dia akan bentuk asid nitrik. Okey, pergi kat sini pula, dia akan bentuk asid nitrik. Okey. So dia akan bentuk asid nitrik, lepas tu dia seraplah dekat dalam permukaan bumi. Okey. Dekat kemudian asid nitrik yang diserap kat dalam tanah tadi, dia akan bentuk ion apa tadi cikgu kata? Ion nitrit. Dia akan menghasilkan ion nitrit di dalam tanah. Ini proses tindakan kilat. So cikgu dah tuliskan apa yang cikgu ajar yang tadi, cikgu dah tuliskan dekat sini. So tak ada masalah untuk kamu. So, kalau kamu tengok ni, ini adalah kesimpulan untuk proses tindakan kilat. Kemudian proses pengikatan nitrogen. Yang ini pula dia kata bakteria pengikat nitrogen dalam tanah, air yang hidup bersimbiosis dengan nodul akar. Ini, tengok gambar ni ya. Ini adalah nodul akar daripada pokok ke kacang. Dekat sini dia akan tukarkan nitrogen, tulis ya. Ini untuk tindakan belah sini pula. Yang ini tadi untuk kilat. So, nitrogen dia akan tukarkan menjadi ion nitrit. Melalui apa? Tulis dekat sini. Bakteria, tulis sini. Bakteria pengikat nitrogen. 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 Ini adalah proses untuk pengikatan nitrogen yang ini. Kemudian proses penitritan apa pula? Ya, penitritan tadi yang cikgu cakap tadi, yang haiwan mati, tumbuhan mati, itu adalah proses penitritan. So ini cikgu labelkan. Cikgu labelkan ini adalah tindakan kilat. Ini adalah tindakan kilat. Kamu boleh buat lagi cantik daripada cikgu. Yang ini adalah proses pengikatan nitrogen. Ini adalah proses pengikatan nitrogen. Beginilah cara untuk buat nota. Saya nak ajar kamu bagaimana nak buat nota yang paling simple. Tak payah kau nak baca, kau nak salin ni. Kalau salin ni baik kau photostat buku teks tu kau tampal dalam buku. So tak payah. Yang ini senang. Cikgu dah bacakan, cikgu keluarkan apa maklumat yang ada. Kadang-kadang ada pelajar dia tahu salin je. Lagi-lagi pelajar St. Anthony. Pelajar St. Anthony yang dia tahu adalah salin. Cikgu mau salin ke? Itu yang Paul selalu tanya saya. Cikgu mau salin ke? So kita salin ikut kepada mind map. The power of points. Proses penitritan pula. Penitritan. Apa pula berlaku? Bila haiwan, tumbuhan, dia akan mati, dia akan tukarkan protein haiwan dengan tumbuhan tadi. So, maksudnya daripada protein haiwan atau tumbuhan, dia akan tukarkan jadi apa? Sebatian amonium. Dekat sini sebatan amonium. Kemudian dekat sini proses apa? Proses penguraian. Kemudian bakteria penitritan akan menukarkan amonium kepada ion nitrit. Dekat sini kamu tambah. Kamu tambah. Tambah ya, salin ya, apa yang cikgu salin ya. So, amonium tadi dia kata akan ditukarkan menjadi ion nitrit. Cikgu banyaknya nak belajar. Banyaknya nak belajar. Tak apalah. Hari ni satu subtopik je cikgu. Selalu cikgu buat 2 subtopik kan. Hari ni cikgu buat 1 je. So, siapa yang bantu dia? Bakteria
penitritan. So dia akan tukar menjadi ion nitrit. Okey, ion nitrit. Lepas ion nitrit barulah dia tukar ion nitrit. Ion nitrit. Okey, ini adalah proses penitritan. Ini adalah proses penitritan. So, kamu boleh buat nota macam ini. Tak payah kamu nak susah-susah, nak salin buku ke teks ni panjang-panjang. Okay, ini bagaimana kamu nak buat nota yang paling simple. So, nanti kamu buatlah nota one by one. Okay, cikgu yang gambar yang pertama tadi salin tak? Ya, salin lah. Yang ini hanya untuk tambahan. Untuk apa namanya? Informasi tambahan. Okay. So, kemudian kita pergi kepada next. Okay, next page. Alamak, kenapa dia stop? Okay, tak apa. So, dia kata dekat sini. Okay. Tadi adalah proses, apa tadi? Penambahan ion nitrit. Penukaran menjadi ion nitrit. Sekarang ni kita nak belajar bagaimana ion nitrit tadi disingkirkan daripada tanah. Okey. Tumbuhan akan menyerap nitrit daripada tanah. Okey, yang ini untuk memenuhi keperluan nitrogen. Okey, apabila haiwan akan makan tumbuhan, pokok tumbuhan dipindahkan kepada haiwan dan membentuk protein tumbuhan. Okey, apa yang terjadi kepada tumbuhan, protein haiwan yang telah mati? Ini yang dikata apa yang terjadi kepada protein dan tumbuhan dan haiwan yang mati. Okey, dekat sini, yang pertama, proses penyerapan nitrit. Okey, proses ini ada proses penyingkiran nitrit. Penyingkiran nitrit ni daripada haiwan yang makan tumbuhan. Okey, yang ini, gambar yang ini. Yang ni. Yang tadi, yang ni. Haiwan ni makan tumbuhan. Haiwan ni nanti makan tumbuhan. So, nanti tumbuhan tadi dia akan mati. So, tumbuhan nanti dia akan serap ion nitrit. Lepas tu nanti haiwan akan makan tumbuh-tumbuhan. Nanti protein akan dipindahkan kepada haiwan dan membentuk protein haiwan. Okey. Kemudian proses pendinitritan pula. Okey. Dalam proses pendinitritan. So, kamu boleh tulis nota kat sini. Proses. Cikgu. Ya. Boleh tak cikgu tunjuk nota yang cikgu buat tadi? Yang tadi, tak sempat salin. Oh. Fahim, nanti cikgu akan play balik cikgu punya video ni dalam YouTube, Fahim. Cikgu. Fahim buka tak YouTube cikgu? Buka, dah subscribe dah pun. Dah buka, dah subscribe dah pun. Bagus. So, nanti boleh kalau tak sempat apa yang cikgu salin ni, kamu boleh buka balik YouTube cikgu. Okey, cikgu tunjukkan yang ini tadi balik. Okey, baik. Okey. Thank you, Fahim. Okey, kemudian. Okey. Kemudian, mana tadi cikgu lupa? Proses pendinitritan. Okey, proses pendinitritan ni tadi, apa pula yang berlaku? Okey, proses pendinitritan tadi, okey, dia akan menukarkan siapa? Ion nitrit. Yang kat dalam mana? Ion nitrit kat mana? Ion nitrit dekat dalam tanah. Okey, ion nitrit dia akan tukar menjadi gas nitrogen. Okey, dia akan tukar menjadi gas nitrogen melalui bakteria apa? Dekat sini kamu kena ingatlah nama bakteria. Bakteria pendinitritan. Bakteria pendinitritan. Ni namanya proses pendinitritan. Okey, lepas tu pula proses melarut resap nitrit. Okey, proses melarut nitrit adalah proses menjadi yang mana ion nitrit dalam tanah dia akan melarut dalam air dan kemudian mengalir dalam sungai. Yang ini melalui yang baja tadilah. Melalui baja tadi, ion nitrit dia akan serap dalam tanah, kemudian masuk ke sungai bawah tanah, kemudian dia akan singkirkan ion nitrit dalam tanah. Okey. So, dekat sini pula kepentingan. Apa kepentingan cikgu? Panjang lah cikgu. Kamu buat yang ni je. Pendek ni je. So, cikgu buatkan. Okey, jangan risau, cikgu tolong buatkan. Okey, yang ini adalah kepentingan. Daripada kamu tak buat apa-apa hari ni, baik kamu masuk kelas saya kan, Dan?
Walaupun pengetua kata hari ni cuti. Saya tak adalah kacau kamu cuti. Saya tak ada paksa kamu. Tapi kalau nak masuk kelas saya, you are very welcome. Sangat saya alu-alukan. Okay? Sebabnya daripada kamu baring saja, main TV, main game, main semualah. Baik kamu masuk kelas saya. Betul tak Murali? Murali dah hilang. So, Hamizan. Betul. Hamizan Betul, cikgu. Betul, cikgu. Hamizan? Daripada kamu tidur membuta kan, baik kamu masuk kelas cikgu, belajar sikit. At least dapatlah ajar sikit. Kan boleh balik kampung pun cikgu. Yelah, bukan boleh balik kampung, bukan boleh beraya pun. So, yang pertama, mengekalkan apa dia punya kepentingan? Mengekalkan, kamu tulis yang besar tu saja. Yang highlight hitam saja. Mengekalkan kandungan gas nitrogen. Okay, dalam udara. Saya ajar satu topik je hari ni. Okay, mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Macam mana tu? Okay, bila gas nitrogen ya dekat dalam atmosfera. Okay, kan dalam atmosfera kita ni, atmosfera tu apa? Udara kita lah. Okay, dalam udara kita ni ada nitrogen. Yang mana gas nitrogen tadi, dia akan tukar menjadi ion nitrate. Lepas tu masuk pula ke udara, okay, dengan menguraikan ion nitrate, tukar balik jadi nitrogen. So, dia akan cycle. Dia akan berpusing dan akan membantu apa? Keseimbangan nitrogen. Kita nak kekalkan nitrogen. Kita bukan nak pakai nitrogen, habis macam itu saja. Tak. Nitrogen, bila kita semula jadi, secara semula jadi ini, dia akan mengekalkan apa? Keseimbangan, kesinambungan untuk kelestarian hidup dekat bumi. Okay, kemudian dia akan dapat mengekalkan kesuburan tanah. Okay, tulis kat situ. Mengekalkan. Fahim tak hantar buku ya Fahim? Kamu dekat Teluk Intan ke dekat KL? Mana boleh balik you? Saya kat so dekat Teluk Intan lah. Nanti hantar buku ya Fahim. Suruh mak hantarkan. Okay, dan meningkatkan produktiviti. Dan so bila tanah subur, apa yang terjadi? Dia confirm lah akan meningkatkan produktiviti. Apa produktiviti tu? Apa maksud dia? Produktiviti ni maksudnya hasil pengeluaran lah. Contohnya bila kamu tanam apa-apa sayur-sayuran ke, buah-buahan ke, so kamu akan dapat pulangan yang banyak. Okay? Menghasilkan produktiviti hasil tanaman. Okay, contohnya lah kamu dah belajar ya. Okay, kamu dah belajar makronutrien. Ingat tak 2.2? Nutrien untuk tumbuhan. Kita panggil apa tu makronutrien? Apa itu mikronutrien? Hamizan, makronutrien tu apa? Nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kadar yang apa Hamizan? Dalam kadar yang banyak. Dalam kadar yang banyak. Mikronutrien pula yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kadar yang sedikit. Itu beza makro dan mikro. So, mikronutrien dekat sini, dia penting. Okay? Dia penting untuk tumbuhan. Okay? Kenapa? Okay, ion nitrate ni, okay, dia akan diserap kat dalam tanah. So, dia akan singkirkan ion nitrate dalam tanah. Dengan mengurangkan kesuburan tanah. Okay? So, macam mana kamu nak cycle balik, nak bagi dia subur balik tanah? So, dekat sini, nak jadi, sebab tu tanah tu tadi tak subur. So, kamu di sinilah guna baja tadi. Yang ingat tadi cikgu ada bagi baja. So, baja tersebut digunakan untuk menghasilkan balik ion nitrate yang ini. Okay, kalau gambar saya ni. Mana gambar cikgu tadi? Okay, gambar yang atas. Inilah pentingnya kamu buat gambar ni. Buatlah lukis cantik-cantik. Paul suka lukis cantik-cantik kan Paul kan? Okay, baja tadi kan selalu, okay, kalau kan satu pokok, okay, contohnya pokok-pokok ni, pokok-pokok ni dia perlukan nutrien. Contohnya yang makronutriennya adalah nitrogen lah. So, bila dia perlukan, so nanti tanah ni akan kuranglah nitrogen. Betul tak? So, bila dia kurang akan nitrogen dekat sini, okay, so macam mana kamu nak tambahkan nitrogen kat dalam tu, dalam tanah? So, sebab itu di sini kita letakkan baja. So, kita letakkan baja. Okay, baja nitrate. So, dekat sini akan ada cycle lah. So, kurang nitrogen. So, nanti baja akan tambah
bertambahlah untuk nitrogen. So ada keseimbangan dekat situ. So tumbuhan akan jadi sihat. Bila tumbuhan sihat, boleh tak ada productivity? Yes, akan ada productivity. Apa tu productivity cikgu? Penghasilan lah. So dapatlah apa dia namanya, tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan yang lagi sihat. Okey, contohnya tanam sawit. Siapa yang kerja sawit pun sama juga. Okey. Kemudian membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan. Okey. Dekat sini, okey, kamu membantu apa tadi? Cikgu dah lupa. Membantu pembekalan protein. Okey. Okey, kat sini satu lagi pembekalan protein. Allah, pen ni pula. Okey, pembekalan protein. Pen hijau. Okey. Kak Mat, macam mana protein kamu boleh dapat? Daripada kehidupan kamu. Daripada ayam kamu makan. Kamu makan daging, itu adalah ikan-ikan, okey, semua adalah daripada protein. So macam mana kita nak pastikan, okey, kamu dah makan tumbuhan, kamu dah makan haiwan, itu semua akan menyerap kat dalam badan, akan membekalkan apa? Dia akan membekalkan protein. Apa guna protein dekat badan? Hisham, apa guna protein kat dalam badan Hisham? Untuk apa? Kenapa kita perlu protein? Huda. Diam. Tidaklah tu. Okey. Protein ni kita nak guna dalam badan sebab kita nak bina apa? Sel baru. Ini dia kata tadi. Membina sel baru dan membaiki sel yang rosak. Okey. Dekat sini, kalau kamu sentiasa makan, so dia akan sentiasa kamu akan mendapat sel yang selalu, yang fresh, yang lagi baru. Fresh lah. Sel yang baru. So macam contohnya kamu ada terluka ke apa, dia akan membaiki sel-sel yang rosak. Okay. Kemudian tumbuhan yang gunakan nitrogen, okay, yang mana dekat ion nitrate tadi yang diserap oleh tumbuhan, yang haiwan tadi, dia akan memperolehi unsur nitrogen daripada protein tumbuhan. Yang tadi, haiwan lembu tadi, dia makan pokok. Makan rumput. Makan pokok. Apa ke cikgu ni makan pokok? Makan rumput. Rumput nanti adalah sumber protein untuk badan dia. So macam mana? Ataupun dalam protein itu ada haiwan akan memperolehi unsur nitrogen daripada protein tumbuhan ataupun protein haiwan. So yang keempat, mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okey, contohnya lah kan. Oh ni, mengurangkan pencemaran alam sekitar. Satu lagi nota kat sini. So kamu buat kat sini. Buat nota cantik-cantik. Kemenaknya korang ni suka buat nota panjang-panjang. Sebab apa cikgu? Salin dalam buku. Sebab jadi cuba the power of point. This is we call the power of point. Okey, dekat sini apa tadi? Mengekalkan apa? Mengekalkan apa? Tiba-tiba cikgu dah lupa. Apa Fahim? Mengekal apa? Kesuburan tanah Apa Murali? Kandungan apa? Mengurangkan pencemaran. Ya Allah. E-commerce ni tak membantu betul. Mengurangkan. Ngantuk cikgu. Ngantuk. Ayolah cikgu pasang lagu. Kau nak lagu apa? Suara cikgu yang macam ini pun kau ngantuk Murali. Kau tahu tak Murali? Yang ikut kepada YouTube cikgu tu hari tu kan ramai yang kata, cikgu, masuk kelas cikgu tak ngantuk lah. Bukan pelajar si Anthony lah. Pelajar lain lah Murali. Cikgu, best lah kelas cikgu tak ngantuk. Tapi pelajar si Anthony, cikgu ngantuk lah cikgu. Kenapa Murali? Apa sebab jadi macam itu? Sebab dah selalu sangat dengan suara cikgu Ziana. Sebab jadi macam itu. So, 4 ini adalah kepentingan gas nitrogen. Kenapa boleh mengurangkan pencemaran ni? Okay, contohnya lah kan. Haiwan, tiba-tiba ada haiwan tu, lembu tu dia makan rumput. Rumput tu ada apa? Ada racun. Dia mati. So, dia mati, dia jadi bangkai. Bila dia jadi bangkai, macam mana bangkai tu tadi, dia akan, adakah nanti sejak esok, tengok ada lembu tu lagi mati. Mestilah dekat sini ada bakteria apa? Bakteria apa? Dah lupa dah, baru je cikgu cakap tadi. Okey, yang mana dia akan ada bakteria pereputan. Okey, yang mana dia akan mereputkan, dia akan menguraikan, okey, protein dekat dalam sisa tumbuhan. Yang haiwan tadi dia akan jadi amonium. Okey, amonium tadi terus akan jadi ion
nitrit. Ingat tak yang cikgu cakap penitritan tadi? Amonium buat amonium akan jadi ion nitrit. Apa nama proses ni, Hakim? Hakim tak ada. Proses apa ni? Proses penitritan. Ini adalah proses penitritan. Daripada yang mereput. Sebenarnya kan korang tahu tak? Yang kan kita belajar tentang coenzyme yang chapter 1. Coenzyme tu pun adalah salah satu baja tau untuk tumbuh, untuk menghidupkan, untuk menyuburkan pokok-pokok pertumbuhan. Macam mana? Macam mana dia boleh jadi baja? Cuba agak. Macam mana dia boleh jadi baja? Okay, bila okay, nanti kalau nak try kita boleh buat tapi dalam masa 3 bulan. Tapi tak apalah, macam ni lah korang buat. Nanti kan mak kan ada contohnya kan, siapalah mak ada duduk dekat meniaga sayur-sayur dekat pasar ke. Bukan mak lah, siapa-siapa lah yang ada meniaga sayur-sayur, ada banyak lebih. Mesti sayur yang tak cantik tu kamu takkan guna kan. Okay, ataupun bekas mak kamu potong kan, mak kamu kalau masak bayam ke, masak kangkung ke, batang-batang tak guna kan. Batang-batang yang banyak-banyak tak guna kan. Ataupun mak kamu parut carrot. So dia punya kulit tu mak kamu akan potong kan. Benda itu semua kamu boleh gunakan sebagai baja. Okay, macam mana nak gunakan baja? So ambil nanti sisa-sisa tumbuhan daripada sayur, daripada buah-buahan tadi, kamu rendam dia dekat dalam air. Rendam kat dalam air bagi masa dalam 3 bulan. Lebih kurang 3 bulan. So, nanti air tersebut nanti kamu boleh buat sebagai baja. Sebab apa? Okay, tumbuhan ataupun tumbuhan yang akan mereput tadi, dia akan menghasilkan protein. Okay, dia akan menghasilkan protein iaitu nitrogen dekat dalam tu. So, nitrogen itu untuk baja. Inilah penghasilan baja organik. Okay, selalunya lah kan baja-baja yang dekat pasaraya sekarang ni, pasaran sekarang, baja tersebut ia adalah daripada bahan kimia. Okay, bahan kimia tersebut dia akan boleh membawa pencemaran kepada kita punya tanah. Okay, yang mana pencemaran tersebut kan air hujan akan menyerap baja tersebut dalam tanah. So tanah tersebut dia akan terus direct pergi ke sungai. Okay, so sungai akan tercemar. Dekat situlah yang akan berlaku eutrophication. Apa tu eutrophication? Ingat tak, nampak tak kalau dekat parit ke mana dia akan ada macam alga. Rumput-rumput yang warna hijau macam lumut tu. That is we call eutrophication. Yang mana cahaya ataupun udara tak boleh nak masuk kat dalam sungai tersebut, ke dalam air tersebut lah. Sebab dia dah dihalang. Inilah proses pencemaran ya. So, kamu kalau boleh elakkan proses pencemaran tersebut. Okey. Kemudian ini aktiviti. So, kita pergi kepada praktis formatif 2.3. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, dah sedia ke? Praktis formatif 2.3. Okey, 2.3. Okey, dalam praktik formatif 2.3 yang pertama. Okey, siapa boleh jawab saya? Apakah maksud kita nitrogen? Murali, kau tak nak ngantuk kan? Kau jawab cikgu. What is the meaning of nitrogen cycle? Hamizan, kita nitrogen ialah kita apa? Semula jadi ke buatan? Semula jadi. Good. Kita semula jadi. Okay, kita semula jadi apa tadi? Tolong lagi. Semula jadi. Dia kitakan apa? Ada yang cikgu buat tadi yang mengitakan apa? Unsur nitrogen. Okay, lagi. Antara dengan haiwan dan seterusnya di atmosfer. Tanah dan air. Antara tumbuhan. Semua orang salin ya. Antara tumbuhan. Tak payah salin soalan. Turun jawapan. Antara tumbuhan dan haiwan. Okey. Lepas tu kat mana? Dan tanah dan seterusnya air. di atmosfera. Tanah dan air. Bab ini dia panjang sikit. Dan banyak benda nak kena belajar. Murali, kau ngantuk, kau tak mandi pagi tadi? Belum lagi cikgu, baru bangun. Aku dah agak dah. Sebab tu
mandi. Cikgu dah dapat agak dah kenapa Murali mengantuk. Betul kan cikgu punya jangkaan? Okey. Cikgu malam tadi belajar cikgu. Belajar apa kau belajar malam tadi? Buat kerja sekolah? Buat kerja sains, lepas tu revision sikit sejarah. Oh, bagusnya. Ada kesedaran nak SPM? Ada kesedaran tak rasa nak SPM? Ada ketakutan. Ketakutan, pandai. Okey, tindakan 3 proses kita nitrogen. Okey, untuk menambahkan ion nitrat. Apa tadi? Ada 3 tadi. Tolong. Siapa dapat jawab? Yang pertama apa? Tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Tindakan kilat atau gunung berapi. Letusan. Lagi? Proses pengikatan nitrogen. Pengikatan nitrogen. Kau boleh ingat tak Murali banyak-banyak benda ni? Slow-slow lah ya. Ya cikgu. Pengikat nitrogen. Satu lagi. Apa? Penitritan. Penitritan. Okay, good. So, yang B punya. Siapa dah boleh jawab? Siapa boleh jawab? Hamizan boleh jawab tak Hamizan? Rubendran mana yang hilang pula? Okay, Hamizan. 3 Rubendran kat proses. kubur cikgu. Dekat mana? Kubur. Kubur. Kenapa? Nak menekan 3 proses. Okay, Hamizan, are you with me? Yang menyingkirkan ion nitrat. Yang menyingkirkan ion nitrat. Ada 3 tadi, Hamizan. Ya, yo. Yang pertama Ada. proses. Penyerapan ion nitrat daripada tanah. Pandai, Mizan. Mizan kat rumah belajar tak, Mizan? Belajar cikgu. Tak ada hantar buku pun. Saya tak hantar tapi dah buat. Nanti saya buat. Buat tapi tak hantar. Tak sempat lagi cikgu nak hantar. Covid. Saya ni cikgu semalam baru nak beli banyak buku cikgu. Beli Saya datang banyak sekolah malam. buku kerja baru nak belilah. Banyak buku baru nak beli tu duit tak cukup. Duit tak cukup. Alah, kesiannya Hamizan. Tak apa, slow-slow Hamizan. Tapi pastikan kerja buatlah. No problem, cikgu akan sponsor duit lah Mizan. Boleh lah. Cikgu sponsor pun boleh Hamizan. Mizan, nak berapa Mizan? Cikgu belikan. Apa? Cikgu sponsor saya sekali cikgu. Buku sains berapa ringgit Hamizan? Okey, sekejap 11. 9. 12 ringgit 90. Okey. Hamizan, Mahal kalau cikgu Hamizan sains. nak hantar buku susah nak hantar ke sekolah, hantar ke rumah saya pun tak apa. Kan Hamizan kan duduk kampung bahagia kan? Tak lah cikgu. Tahu lah kamu bagi tu. Siapa yang duduk kampung bahagia? Sakti cikgu. Oh, Hisham. Bukan, Hamizan duduk mana? Ya ni. Mizan duduk kat kampung tidak bahagia. Kampung tidak bahagia. Okey. Bulan. Okey, tak apa Mizan. Slow-slow Mizan. Nanti kalau Hamizan perlukan bantuan cikgu tolonglah. Cikgu tak tahu kamu tu, nanti cikgu tolong. Boleh? Hamizan? Boleh. Minggu depan hari Isnin datang sekolah. Cikgu ada pukul 10. Boleh Hamizan? Okey. Minggu depan pukul 10, hari Selasa cikgu ada. Hari Isnin ada. Isnin pukul 10, hari Selasa pagi. Cikgu ada kelas tambahan dengan form 5. Datanglah. Cikgu insyaAllah cikgu boleh bantu mana-mana yang mampu. Okey? Okey. Pendinitritan. Satu lagi Mizan. Ready mo. Proses melarut resap nitrat. Kencing. Larut resap nitrat. Okey. Pandai. Okey. Siap dah. Okey. So, next. Okey. Paul Jeremiah. Saya dengar suara Paul Jeremiah tadi. Okey, Paul. Nombor 3, Paul. Bagaimana penanaman pokok kekacang dapat menambah kesuburan tanah? Okey, macam mana? Ni panjang sikit. Melalui apa? Nodul akar tadi, betul? Dah hilang dah. Betul, cikgu. Paul. Betul cikgu. Betul, Paul. Hai, Betul, Paul. cikgu. Bagus dah, Paul. Paul banyak internet, Paul. Nanti satu lagi saya nak cakap kepada pelajar yang tak mampu. Okay, contohnya kan, internet macam Google Meet ni, dia banyak guna data. Okay, contohnya Hamizan hari tu tak ada data. Jangan paksa diri. Cikgu akan upload cikgu punya video di dalam YouTube. YouTube dia guna sikit je data. Tak adalah banyak, tak ada sikit sangat. Tapi dia guna data tak adalah sebanyak Google Meet. Okay, siapa-siapa. Cikgu tak paksa tapi cikgu faham. Bagaimana pelajar-pelajar. Okey, Paul. Okey, bakteria pengikat nitrogen bagaimana, Paul?
Cikgu Paul aktif kat ML cikgu. Dekat Admat. ML. Mobile Legends. Diamlah kau. Jangan cakap banyak. Okay, Pau, bakteria pengikat nitrogen. Kamu tengok nota yang ada akar-akar tu. Bakteria pengikat nitrogen. Dekat mana? Nodul. Tulis, ada kat situ. Nodul, pokok ke kacang. Betul Kak Nia? Okay, pokok ke kacang. Kat mana masa tu? Macam mana digunakan? Baca dekat situ, Paul. Dia akan menggunakan apa? Nitrogen dekat mana? Nitrogen ada dekat Udara kan? tidak. Betul. Okey, dekat udara. Okey, lepas tu nitrogen tadi dia akan tukar jadi apa? Ion apa? Siapa boleh jawab? Ion Apa? Nitrate. Pandai. Dia akan jadi ion nitrate. Melalui pengikatan nitrogen. Pengikatan nitrogen. Okey. Lepas tu, masa tu, dapatlah kesuburan tanah anda dah. Siaplah soalan ni. Okey, kemudian cikgu ni banyak sangatlah cikgu ni ajar. Okey, nombor 4. Apakah yang terjadi kepada kandungan ion nitrate pada tanah, dalaman tanah pada musim hujan? Musim hujan, apa berlaku? Siapa-siapa boleh jawab? Masa musim hujan, okey, macam mana dengan kandungan nitrate dalam tanah? Semakin banyak ke semakin berkurang? Semakin banyak. Semakin, Paul kata semakin berkurang. Banyak Mubalik kata semakin banyak. Mana satu yang betul? Banyak. Makin banyak. Banyak. Are you sure? Banyak juga. Dia akan banyak? Mana-mana pun boleh cikgu. Mana-mana pun boleh. Okey, sebenarnya kandungan nitrate dalam tanah tadi pada musim hujan. Pada musim hujan dia akan semakin berkurang sebenarnya. Kenapa dia berkurang? Sebab ion nitrate tadi, ion nitrate kat mana? Dalam tanah kan? Kat dalam tanah dia akan melarut, melarut. Dia akan melarut dekat mana? Dia akan melarut dalam air. Kat dalam air. Lepas tu dia buat apa? Dia larut dekat dalam air, kemudian dia buat apa? Dia akan melarut dekat dalam air hujan. Kemudian dia akan mengalir. Akan mengalir keluar daripada tanah. Dia akan alirlah keluar daripada tanah. Pergi ke mana? Ke mana? Ke dalam sungai. Dia akan pergi ke dalam sungai. Lepas tu dekat daripada sungai, dia akan bawa pergi ke laut. Dalam tanah, air bawah tanah atau laut. Itu saja. So, boleh salin. Itu sahaja untuk hari ini. So, nanti tolong buatkan untuk saya buku kerja. Sambil tu saya view dulu bagaimana rupa buku kerja. Saya stop presenting dulu. Cikgu. Yo. Untuk latihan ni saya buat dalam tablet boleh ke? Kenapa? Buat tablet? Buat dalam tablet. Kenapa? Tablet. Buku tak ada? Tengah malam nak buat dalam buku. Mana boleh? Buat dengan buku Nabi. Nabi. Kau ingat semua orang ada tablet. Aku tumbuk juga budak ni. Lagok. Okey, pastikan kamu semua buat dalam buku nota. Macam yang kamu hantar tu, Fahim tak pernah lagi hantar buku. Tolonglah hantar buku Fahim. Okey, pastikan minggu ni hantar buku tau. Okey, cikgu nak tunjuk dengan kamu. Okey, kalau kamu tengok saya punya yang ini. Okey, yang ini tumbuhan dah. Yang ini. Okay, kita. Paul. Yes, proceed. Free aja. Yeah, free. Eത്ര മണിക്ക്? Belakang. Anytime. 2:30. Mobile Legends. Okay. Mobile Legends. Okey, cikgu nak ikut? Okay, Boleh cikgu? Boleh. Rank apa cikgu? Tapi cikgu tak main Mobile Legends, cikgu main PUBG. Okay juga, saya masuk.
Belagak lah Cikgu Ziana kan. Begitulah. Okay. Kau percaya je Cikgu Ziana ni. Okay, so. Lepas randomly message pada WhatsApp lah. Okay, nanti saya WhatsApp. Amen. Okay, boleh. Nanti jangan lupa WhatsApp cikgu juga. Murali dah tak hantar buku. Banyak bercekadak orang Murali hari ni Murali ya. Dah lah ngantuk lah apa. Okay, nampak tak saya punya buku kerja? Ya cikgu. Boleh. Okay, so cikgu bukan nak bagi jawapan. Cikgu nak tunjuk bagaimana cara, okay? Kalau buat buku kerja tu lain kali tulis tarikh dekat sini. Tu kita nantikan tulis kat sini. So, contohnya dekat sini je. Kau pun tengok baca. Okay, semua orang buka buku kerja, muka surat berapa ni? 18. 118. Mana 118? 18. Muka surat Tolak 100. 18. Okay, cuba kamu tengok sini. Takkan cikgu nak bagi jawapan lagi. Kau buat dah. Okay, bakteria apa yang mengikat dekat tumbuhan ke kacang? Bakteria apa? Nitrogen. Banyaklah kau. Yelah nak baca bakteria apa? Penicillian. Ish, aku budak ni. Yang dekat tumbuhan, yang buat tumbuhan ke kacang. Pengikat nitrogen. Pengikat nitrogen. Yeay. Itu yang saya cakap cikgu tadi. Hantar buku Paul. Buku dah tak siap kerja Cikgu saya ada di Brazil cikgu. Nanti cikgu Paul. Okay Paul, Okay, kemudian P dah Q. Okay, daripada haiwan yang mati, tumbuhan yang mati, itu bakteria apa? Pandai, perebutan. Okay, daripada amonia menjadi nitrit. Penitritan. Ya Allah, penitritan. Okay, apalah murli kau. Nitrit menjadi nitrit. Nitrit menjadi nitrit. Sama juga bakteria tadi. Penitritan. Kalau daripada nitrit menjadi nitrogen, Penditritan. Okey. General penderitaan berarti. Okey, so PQR. Okey, namakan proses. P tu namanya proses apa? Proses pengikat nitrogen. Kalau haiwan mati, tumbuhan mati, maksudnya proses apa? Penguraian. R. Okay, R pula kamu ambil je nama yang penitritan. Yang S pun sama, penitritan. Kalau yang T, prosesnya namanya pendinitritan. Siap. Okay. Adventures. Murali, Ya cikgu. yang menambahkan kandungan nitrit yang mana satu? Pengikat nitrogen, yes or no? Yes. Bakteria penitritan, Ingat dah. Yes. Kilat, Yes. bakteria pengurai, No. no. Why no? Teacher, because I can see the answer. Betul juga. Lama kau belagak So dia tak boleh kandungan bakteria pengurai. Okay, so ini tenaga yang lain buat sendiri. Okay, kenapa? Apa pentingnya nitrogen untuk kesuburan tanah, mengekalkan nitrogen, mengekalkan yang ini tunjukkan saja. Okay, so satu nota sahaja. So boleh ya Paul? Boleh cikgu, boleh. Kita bila-bila hidup. Paul, nanti kerja jangan lupa hantar ya. Okay cikgu. Okay, so see you again. Paul, jangan merokok-merokok Yes. semuanya. Jumpa lagi. Okay, Murali Okay, yang banyak cakap. Oh, Murali. Okay, Hamizan. Okay. Masih dengar lagi dengan saya? Masih bersama dengan saya? Okay. Untuk next. Masih. Okay. Oh, okay. Saya stopkan recording dulu sebab Fahim, apa khabar?